Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya muat naik video baru. Hari ni kalau korang perasan pakai handphone. Pasal apa? Cikgu Aya lupa nak print kat sekolah tadi. Malas nak pergi. Mula nak untuk print saja. Tapi saya rasa tak ada masalah lah. Okay, soalan 1. Ini set 2 minimum adequate syllabus untuk pelajar-pelajar yang single digit lah, single digit dan belas untuk lulus ke peringkat ni lah. Nanti kalau dah okey, saya buat set-set untuk sederhana pula. Okey, soalan 1. Tajuk-tajuk yang terlibat sama, simultaneous equation, vektor hukum linear, taburan kebarangkalian, index number dan penyelesaian segitiga. Okey, soalan 1. Saya punya SE, simultaneous equation. So, kalau saya ada 3x tambah 2y sama dengan 5, persamaan 1 dan saya ambil y sebagai subjek, jadi 5 tolak 3x bahagi 2. Ini bolehlah. Ini 3. Yang 2 dia ialah 2x kuasa 2 tambah xy sama dengan negatif 3. Ini 2. Ini 3. Masukkan 3 dalam 2. 3 dalam 2, saya rasa sebab dah form 5 tak payah ni sangat. So, 2x² tambah x. Ini 5 tolak 3x bahagi dengan 2. Sama dengan negatif 3. Okey, kemaskan benda ni. Kita akan dapat x² tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Factorize x tolak x tambah 2. X tambah 3. 0. 2. X negatif 3. Gantikan ni dalam ni. Gantikan ni dalam ni. Dalam 3. Kita akan dapat bila x sama dengan negatif 2. Y sama dengan 5 tolak 3. 2 bahagi dengan 2. Nanti kita akan dapat kat sini 11 per 2. Gantikan x sama dengan negatif 3, y sama dengan 5 tolak 3, negatif 3, 2. Nanti akan dapat 7. Siap. Okay, kalau nak buat dalam bentuk koordinat, negatif 2, 11 per 2. Satu lagi, negatif 3, 7. Okay, ini simultaneous equation. 5 markah. Soalan 2. Ada gambar ni. Vektor. Macam mana buat gambar vektor. Sini. Sini. Ini sudut tepat. Ini. Sini. 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 So, P, Q, T, R, S. Diberi PQ 6X, PQ sini 6X, QR 24Y, 24Y, SR 15, X tambah 12Y, dan diberi PT, nisbah PT bahagi TR sama dengan 1 per 3. Jadi PT1, PT1, TR3, TR3. Macam ni. Okey. Soalan A1. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y
X dan Y bagi PR. PR mana PR? PR ni yang besar ni. PR sama dengan PQ campur dengan QR. Maksudnya kita nak pergi dari P ke R, kita gerak ke sini, tambah kat sini akan dapat akan sama dengan ni. So PQ 6X campur QR 24Y. Ni PR. Siap. 2. QT mana QT? QT yang ni. Q ke T sama dengan Q ke P. QP campur PT. Okay, QP negatif 6X campur PT ni. PT 1/4 daripada PR. PR saya 6X. 6X tambah 24Y. Okay, ni kalau saya kemaskan QT akan dapat negatif 9/2X campur 6Y. Okay. B. Saya letak kat sini B. Cari, tunjukkan PS lari dengan QT. PS lari dengan QT. PS tunjukkan selari dengan QT. So saya cari PS ni. PS sebagai PS dari PS sama dengan PR campur PS PR campur RS. Ini akan jadi PR kita yang ni 6X tambah, dia biasanya kita guna campur RS saya. RS mana RS kat sana terbalik. So tolak 15X tolak 12Y. Ini akan dapat PS. Kalau saya kemaskan PS dapat negatif 9X tambah 12Y. Okay. Ini PS. Saya nak tengok dengan QT kita yang ni. PS kita yang ni. Jadi saya salin balik PS saya negatif 9X tambah 12Y. QT saya negatif 9/2X tambah 6Y. Okey. PS ni kalau saya nak buat saya nak buat dalam kurungan dia ini negatif 9/2X tambah 6Y. Kat sini kat luar ni saya akan letak 2 sebab kalau saya darab ni saya dapat ni, darab ni dapat ni. Ini jadi ini PS tadi. So PS saya tulis balik 2. Ini ialah QT. Jadi oleh kerana kita ada satu pemalar dekat PS ni PS dengan QT, maka PS selari dengan QT. Ya. C. Jika panjangnya 7 dan diberi sudut TPQ sama dengan 60 darjah, cari PR. PR kat sini, kalau kat sini ada dia cuma bagi X, jadi Y pun tak ada. Jadi kita tengok kat sini. Kita tengok kat situ, maka kita akan kata oleh kerana SPT sudut SPT ni ialah 90 darjah. SPT 90 darjah dan PS
PS diberitahu PS ni selari dengan QT, maka sudut PTQ ni pun 90 darjah. Macam ni ya. Ni. So sini 90 darjah. Okey, lepas tu bila macam tu saya nak ambil line ni lah, PR ni. PR ialah 4 kali PT. Setuju? PR ni ialah 4 kali PT. Dia beri kat sini sudut TPQ 60. TPQ ni 60. Jadi kalau kat sini saya boleh tengok cos lah. PT. Ni nampak segitiga ni. PT. PT bahagi dengan PQ sama dengan cos 60 darjah. So kalau PT sama dengan cos 60 ni setengah PQ. Jadi PQ mana dia PQ? Mana PQ saya? PQ. Ni PQ saya sini 6X ni. Jadi PT saya setengah PQ panjang tu 6X dia bagi 7. X ni given sebagai 7. Dalam soalan ni 7 nampak 7. So sini 42 bagi 2 21. Jadi saya dapat PT 21. Kalau saya nak PR ni akan 4 21 sama dengan 84. 84. Okey, boleh ya. Jadi 80. Maknanya saya dapat PT 21. Saya darab ni. So inilah jawapannya. Okey, ini soalan 2. Soalan 3. Graf. Soalan 3 ni dia minta kita cari hukum linear. Hukum linear dia suruh kita plot y against x squared. So kita kena buat jadual x squared y. Jadi x squared ni kita kuasa 2 kan, y dia kekal. So akan jadi 1 12.0 4 16.0. Korang kena buat, jangan copy. Tak ada faedah copy. 16 34.3 20.25 40.5 dan 30.25 55.6. Okey, kita ambil pembaris, kita lukis. Lukis. Okay. Y against x squared. Dia punya skala 2 cm 5 unit. 5, 10, 15, 20, 5, 30, 35, 40. Untuk both 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Dia tanda 1, 12. 1 yang kecil ni. 1, 12. 10, 12. Ini. 4, 16. 4 sini. 4, 16. Ini. Ini rabun. Jadi ada titik-titik pula. 9, 24.2. 9, 20, 4,
34.2. 16, 34.3, 16, 34.3, 16, 34.3. 20.25, 20.25, 40.5. 40, 20, sini. 30.25, 30.25, 55.6. Mana? 55.6. Baris tu. So, ambil pembaris, kita lukis. Kita tengok. Titik kena dan tak kena seimbang. Boleh tak? Saya tak tepat sangat lah. Sepatutnya tak kena ni di atas pun ada satu tak kena. Tak seimbang. Okey, kat sini C saya ikutkan nak kata 11, 10.5. Titik yang kena saya yang ni. So, saya ambil yang ni. Satu lagi. 4.16. Tak boleh yang ni lah. Yang ini berapa ni? 9 ni. Jadi, M saya 55.6 tolak dengan 4.2. 30.25 tolak dengan 9. Tekan kalkulator. Alamak. Kalkulator pun pakai yang ni. 55.6 tolak 24.2. 31.4. 30.25 tolak 9. 21.25. Jadi 31.4 bahagi answer 1.48. Okey, 1.48. Bila kita dah ada intercept, kita dah ada gradient, kita boleh buat persamaan mx plus c. Jadi y kita, y je, m ialah 1.48, x saya, x squared, c saya 1. Allah. Tambah 1, tambah 1.48. Okey, satu lagi persamaan daripada soalan tu. Y tolak Q sama dengan P X tambah 1 X tolak 1. Okay, Y tolak Q sama dengan P X squared tolak 1 sama Y subjek P X squared tolak P tambah Q. Jadi Y sama dengan P X squared tambah Q tolak P. Ini saya letak kat sini. Y sama dengan P X squared tambah Q tolak P. Ni. Okay, saya compare. P saya dah dapat 1.48. Q tolak P sama dengan 1.48 pula kat sini. 10.5. So, 10.5. Jadi, kalau saya nak Q 10.5 campur dengan 10.5 campur dengan 10.5 campur dengan 1.48. 11.98. 11.98. So, saya dah dapat P dan Q. Soalan ketiga, cari nilai Y bila X sama dengan 5. So, X sama dengan 5.
Bila X sama dengan 5, sini X squared sama dengan 25. Kalau 25, kita kena buat satu garisan 25 pada 25 ni. Sini 25 ni naik. Ni lepas tu buat ke sini. Dia duduk kat mana ni, tengah-tengah ni. Kat sini 45, 46, 47.5. So dapat Y sama dengan 47.5. Siap. Siap. 1. Siap. Okey. Soalan 4. Soalan 4 ni normal probability distribution. Soalan 4. Soalan 4 ni A. Dalam satu kajian dijalankan menunjukkan bahawa 32 orang guru daripada 40. So P sama dengan 32 daripada 40. Ni kalau kita tekankan, kita dapat 0.8. Kalau 0.8, Q kita mestilah 0.2. So 1. Jika 6 orang guru dipilih, N sama dengan 6. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang guru mempunyai komputer riba. So P X sama dengan 3. Jadi 6 C3. 0.8 kuasa 3. Ni sama dengan ni. 0.2. 6 tolak 3. 3. Ni kalau saya tekan kalkulator, saya akan dapat 0.08 19. Siap. 2. Berlebih daripada 2 orang guru, PX lebih 2. Maksudnya PX sama dengan 3. Tambah PX sama dengan 4. Sampai 6. Buat ni sampai PX sama dengan 6. Jadi saya nak ringkas satu tolak. Kebarangkalian maksimum 1. Kita yang tak nak ni, kita tak nak tolak, tak nak kosong, tolak tak nak 1 dan tolak tak nak 2. Sebab 2 ni start 3 dan ke atas, saya tak nak ni. So saya buat 1 tolak 6C kosong. 0.8 kuasa kosong. Apa tu? 0.2. 6 tolak dengan 6C 1. Sebab dia ada pattern sebenarnya ni. 1, 0.2, 5 tolak 6C 2, 0.8, 2, 0.2, 6 tolak 2, 4. Ini kalau tekan kalkulator akan dapat 0.983 lebih kurang. Okey, soalan B. Tinggi remaja di sebuah kawasan perumahan bertaburan normal dengan min tetap macam ni cepat 150 dan sisihan piawai dia macam tu. Skor piawai remaja yang tingginya skor piawai tu Z. Z rumus ini X tolak mu bahagi ni. Maksudnya 156 tolak dengan 150 ni bahagi dengan sigma ni sama dengan 1.5. Tu dia bagi. So sigma ni sisihan piawai ni boleh dapat sebagai 4. Kau tekan kalkulator. Ni. Yang kedua. Cari keberanian bahawa seorang remaja yang dipilih mempunyai tinggi antara P 148 X berapa tu? 158. Jadi kita tukar Z P. Bila tukar Z, ambil nombor ni 248 tolak dengan 150 bahagi dengan 4. Itu baru dapat tadi 158 tolak 150 bagi 4. Jadi kalau saya kemas ni dapat P
negatif 0.5 Z 2. Ni kalau saya buat macam ni, negatif tu belah sini, 2 ni belah sini. So sini. Ni kawasan yang kita nak 0.5 2. Jadi kita nak kawasan ni maksudnya 1 tolak dengan area yang kita tak nak sini dengan sebelah sini 0.5 tolak dengan area 2. Kita baca 2 dapat sini, kita baca ni dapat sebelah sana. Jadi kalau kita kemaskan dekat sini, kita akan dapat 0.669. Okey, siap sini. Lepas tu ada lagi cari nilai H. C, nilai H yang ketiga. Nilai H jika 70% mempunyai tinggi kurang daripada tu. So X kurang daripada H sama dengan 70% ni. 70% ni 0.7. Jadi kalau saya buat tukar pada Z, H tolak dengan 150 bahagi dengan 4 sama dengan 0.7. Ni kalau saya buat gambar ni 0.7, tengok dari kiri dia melepasi. Sini 0.7, maknanya kat sini 0.3. Jadi kita baca dalam jadual, kita tengok, korang tengok sendiri 0.4. Kalau tak ni rujuk balik yang hari tu yang saya dah buat. Ni sama dengan 0.524. Nanti kita akan dapat H sama dengan 152. Macam tu. Siap. Tu kita tengok solution triangle. Soalan 5. Macam mana gambar tu? Gambar tu sini, sini, sini. Gambar ni sini lebih kurang sini. Lepas tu sini, sini, sini. Okey, sini 6.5, 3.5, 70, 75, 7, 4, B, A, C, D, E. Okey, soalan first A. 1. Cari isi. Isi, sinilah isi. Okey, isi mana isi? Isi. Isi ada ni, ada ni, ada ni. So, saya pakai cos. Isi square sama dengan 6.5 square tambah 3.5 square tolak 2 darab 6.5 darab 3.5 per 2 cos cos 70. Ni kalau saya tekan kalkulator dapat isi dah square root. Kalau tekan kalkulator kat sini isi dia 38.94. Kalau saya dah square root 6.24. Okay, 2 EB mana EB saya? EB yang ni EB ini lupa selari. Okey. EB macam mana nak cari EB? Sini saya dah ada 38.9 6. Sini 6.24. Dia macam tu. 6.24. Macam mana nak cari ni? Saya kena cari sudut apa dulu? Yang saya tahu sudut ini dengan sudut ni sama.
Betul, sebab dia selari. Sama. Lepas tu, kita cari sudut. Sudut apa dulu kita nak cari? Sudut ni. Sudut ni pun boleh cari sekejap. Ini. Ada. Sini ada maklumat ke sini? Ada. 6.24. Sin. Sini 75. Sini 31.81 ni dari mana? Kita boleh cari sini. Cari sini. Cari sudut E ni. 3.5 ini tengok sini per sin E. Dia bukan E sangat lah, tapi yang biru ni sama dengan 6.24 sin per sin 70. Kat sini kita akan dapat sin E. Kalau saya cross multiply 3.5 sin 70 bahagi dengan 6.24 sama dengan berapa tu? 3. Saya ni rabun. 3.5 darab sin 70. 3 tu. Bahagi 6.24. Selalu saya bawa kalkulator kelas week saya. 0.5271. Jadi kalau saya shift sin answer 31.81. Sudut E saya 31.81. Okey. Bila saya dapat sini biru 31.81. Saya boleh tahu sudut ni 31.81. Saya boleh tahu sudut ni, saya boleh tahu sudut ni. Sudut ni 180, tolak ni, kita akan dapat sini 73.19. Sini pun boleh dapat ni, tapi tak pakai kot. Okey. So jadi dia tanya apa? Dari EB EB. Mana EB tadi? EB. Kalau EB ni kita boleh ambil guna sin pun boleh. Kalau kita nak ambil sin EB per sin 31.81 sama dengan 6.24 pun boleh per sin, sebab banyak maklumat situ 19. Nanti kita akan dapat EB tekan kalkulator, kita akan dapat EB 3.436. Okey, EB kita dapat 3.436. 3.436. Tak tanda situ. Pasalnya kalau kita tanda ni senang sikit nak ni. Okey, B. Sudut AEB. Sudut AEB. Jadi semak samun. Bolehlah ini. AEB. Kita boleh guna cosine. Nampak tak saya letak kat sini? Okay, saya ambil kertas baru. AEB. Sudut AEB. Ini B. B saya AEB. Ini saya ambil 7/2 sama dengan 4/2 campur 3.436/2 tolak 2 darab dengan 4 darab dengan 3.436 cos E. Sebab nak cari E. Jadi kat sini kita akan dapat cos E sama dengan negatif 0.7710. Nanti kita shift cos sudut E akan dapat 140.44 darjah. Itu B. Dan C luas area
ABC. ABC mana ABC? B, C. ABC. ABE. Tak nampak ABE. ABE yang ni. Kita ambil sudut ni. Kita guna sudut ni. So, setengah. Darab dengan 4. Darab dengan 3.436. Sin sudut E 140.44 darjah. Ni kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4.377. Okey. Soalan 5. Soalan 6. Soalan 6 nak pakai kertas baru ke? Boleh lah. Soalan 6. Okey, jenama P, Q, R, S, indeks I 94, base 91, 112, 108, 123, Y, I 97, 94, 230, 225, X 110, I 97, 91, 145.6, 135. Tapi saya tak tahu guna ke tak ni pun. Biarlah dulu. Dan British untuk P ni P 30, Q 110, R 90 dan S 130. Macam mana dapat 130? Kita tolak 360. Okey, ini saya tak isi ni sebab sini X, sini Y, tak ada maklumat. Okey, A1. Jika harga jenama P, sekarang kita rujuk P ni, pada tahun 1991, saya selalu buat macam ni, 91, RM50, hitungkan 1994, X 9194, P 112. Jadi X per 50 darab 100 sama dengan 112. Nanti akan dapat X sama dengan RM 56. Siap. 2. Bahan Q. Bahan Q yang ni, dia kata pada tahun 1997 dengan 1991. 97 ini. Tapi 1991 sampai 7, oh saya dah ada 135. 135 dia beri kat sini 97, RM60 7 hupang. RM60.75, sini X. Jadi 60.75 bahagi dengan X darab 100 sama dengan 135. Nanti saya dapat X sama sini RM 45. Okey, lagi B. Saya buat B. Soalan B. 1. Diberi kasut jenama R bertambah 18%. R. Ni 18%. Jadi, saya nilai 18% dari tahun 1994 ke 1997. So, 118.
94 ke 97. Ni 94, 97. Jadi dia tanya cari nilai X. So X sama dengan 118. Yang ni. Kedua, indeks harga kasut jenama S. S pula yang ni. Pada tahun 1997 berasaskan 1991, 97, 91. S yang ni yang ni. Ialah 165. Indeks harga dia bagi kat sini 165. So kalau kat sini saya akan buat Y darab dengan 110 bahagi dengan 100. Betul tak? Maksudnya ini nak dapat benda dekat sini, saya darab ni dengan ini bahagi 100, saya akan dapat benda ni. Ini saya darab dengan ini bahagi 100, saya dapat dibagi kat situ. Dia bagi kat sini sebagai 165. So saya letak kat sini lah ya. Y darab 110 bahagi 100 sama dengan 165. So nanti saya dapat Y sama dengan 150. So Y kat sini 150. Lepas tu C, hitungkan nombor indeks gubahan I pada tahun 97 base 94. 97 sama 4. So yang ni lah. Jadi sama dengan buat sini 130. Ini darab dengan 30 plus 125 darab dengan 110 plus 118 darab dengan 90 plus 110 darab dengan 130 bahagi dengan 360. So nanti akan dapat jawapan 118.25. Siap. Okay. Sekarang ni saya nak masuk pada soalan 7. Revision ni sebenarnya ni. Okay, soalan 7. Pendek-pendek lah. Soalan 7 ni jangan give up. Dalam sebuah examination, student pass, so P sama dengan 0.7, Q 0.3, 8 student, N sama dengan 8. Ni paper 1 dah ni. So, dia akan jadi probability jika 6, cari probability jika 6, so P X sama dengan 6, sama dengan 8, C 6, 0.7 kuasa 6, 0.3, 8 tolak 6, 2. Akan dapat sini 0.2963. Siap. Soalan 8. Dalam survey itu found that 1, so P sama dengan 1/5, Q sama dengan 4/5. If there 10,000, calculate mean. So mean NP, N 10,000 per 3, P 1/5. So ini akan dapat 20,000. Siap. Tu dia minta kita cari apa lagi? Standard deviation. Standard deviation sama dengan square root NPQ. Jadi square root N kita 10,000 darab dengan P 1/5 darab dengan Q 4/5. Ni tekan kalkulator akan dapat 40. Okey, soalan 8 siap. Soalan 9. Soalan 9. Soalan 9, 70%, 0.7, Q 0.3. Cari minimum probability target lebih daripada, so P X lebih daripada 1 ni more than 0.99. Dia bagi kat situ. So 1 ni lebih ni saya tak nak, satu yang tak nak, X sama dengan 0.99. So saya buat PX dengan 0, saya bawa sebelah sini ke sini.
akan jadi tanda, ubah tanda 0.1. So ini NCR, NC kosong, 0.7 kuasa kosong, 0.3 kuasa N, macam ni 0.01. Jadi kalau kita kemaskan jadi N 0.01, sebab sini akan jadi 1, sini pun 1. Tambah log kiri dan kanan N 0.3 log 0.01. Kalau ni korang akan dapat macam ni, ubah tanda balik sebab dia negatif kat sini, log 0.3. Kat sini N lebih besar 3.825. So oleh itu N sama dengan 4. Okey, tu soalan 9. Soalan 10. Paper 1. Soalan 10. Latihan je tak? Soalan 10. Given XY sama dengan H per X tambah K X squared. Korang download kertas soalan ni dulu. Download kertas soalan baru buat macam saya ni. Express the equation dalam linear form. Linear form ni mungkin boleh, lepas tu yang B ni dia suruh cari gradient. So saya buat dua cara. Kan saya bahagi dengan kat sini saya darab dengan X, so jadi X squared Y. H saya darab dengan X tambah K X kuasa 3. Ini pun boleh jadi kalau saya buat ni akan X squared Y. Kat sini X kuasa 3. Saya punya M nya saya, M dia kat sini apa? K. C saya H. Okay. Saya juga boleh bahagi X kuasa 2. Ni kalau saya bahagi X kuasa 2, dia akan jadi Y per X sama dengan bahagi X kuasa 2 H per X kuasa 3 tambah K. Ni kalau saya buat macam ni, saya akan dapat paksi Y saya Y per X, paksi X saya 1 per X kuasa 3. Maksudnya M saya akan jadi H, M saya H, C saya K. Soalan 11. Okey, kalau saya ada Y, P, Q, X tolak 3. Saya, ni biasanya saya letak log lah. Log 10Y sama dengan log 10P tambah turun bawah X tolak 3 log 10Q. Jadi log 10P kemaskan X log 10Q tolak 3 log 10Q. Kalau saya nak kemaskan lagi log 10Q, Y, salah, sini Y. Sini dekatkan sikit 10Q. Sini dia berkawan dengan ini, tolak dengan 3 log 10Q. Kalau saya nak buat garis, nak buat ni, ini log, yang ini log 10Y, kat sini X. Jadi kalau saya cari M, sini M dia log 10Q, C dia yang ni lah log 10P tolak dengan 3 log 10Q. Soalan 11. Soalan 12. Soalan 12. Saya ada X squared per H tolak Y per K sama dengan 1. Jadi tolak Y per K sama dengan 1 tolak X kuasa 2 H. Kalau saya nak buat Y per K, mana dia? Y per K sama dengan X squared per H tolak 1. Jadi kalau saya nak Y sama dengan K per H, X squared tolak 1 per K. Ini kalau saya lukis, sini X squared, sini Y, M saya kat sini, K per H. Ini revision semua ni, 1 per 4. Okey, soalan 13.
dan 13. Diberi AB 2U, BC 5U. ABC kolinear. Kalau kolinear saya nak buat macam mana ni? Saya buat U sama dengan setengah AB. Ni kan, balik ini. U kat sini sama dengan 1/5 BC. Oleh kerana U sama dengan ni, so saya samakan AB sama dengan 1/5 BC. Jadi, AB sama dengan 2/5 BC. Ini boleh buktikan kolinear ataupun segaris. Soalan 13. Soalan 14. Soalan 14 ada gambar segi empat ni. Empat ni. Ini. Sini. O, P, S, H, Q, R, PS1, PS1, PS1. Lepas tu PQ 3. Macam ni. Okay, OP ialah P, OP ialah P. OR ialah R. Okay, soalannya A. Express RP. Ini basic je, RP. RP ialah negatif R tambah P. Siap. Kalau dia kata OS P tambah rectangle ni apa ni, segi empat tepat. Jadi 1/3 R. Naik atas kan. OP 1/3. Siap. B. Kalau dia bagi OH MOS, terus kita ganti MOS. Apa OS? OS P tambah 1/3 R. Ni OH. Satu lagi OH juga, dia kata sama dengan OR tambah NRP. OR. Mana OR? Mana OR saya? Atas ni. R. Tambah NRP. RP kat sini. Negatif R tambah P. Kita dah cari ni. RP. Jadi, OH dengan OH kita samakan kat sini. P tambah 1/3 R sama dengan OH. OH kat sini R tambah N negatif R tambah P. Kita comparekan aja. R dengan R. Kita comparekan, kita akan dapat mana dia saya punya tu? 1/3 M sama dengan 1 tolak M. Nanti akan dapat M sama dengan 3/4. Satu lagi M ni sama dengan N. Maka N pun 3/4. Macam tu. M, N. Yang P ni M sama dengan N. Ni M sama dengan N. Korang buka ni. Buka balik. Buka. Lepas tu korang compare kan. Boleh. Okay. Bagi saya ini je set untuk set 2 yang melibatkan 5 tajuk ni. Bagi pelajar-pelajar yang biasanya kalau dapat markah belas-belas ke bawah lah. Dan kalau kita buat banyak latihan ni, insyaAllah boleh lulus. Nanti bila dah rasa confident, kita buat soalan-soalan yang bertahap sederhana pula. Okay. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Aya berikan hari ini akan memberi manfaat pada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel
Cikgu Aya ni akan terus berkembang. Tak maaf sebab Cikgu Aya lupa nak print. Tapi sebelum korang buat, sebab dia ni revision, download dulu soalan. Lepas tu baru buat soalan tu dan cek jawapan melalui YouTube, video YouTube saya. Okay, tu je. Jumpa next time insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.